InsyaAllah kita mulakan kuliah malam ni dengan bersama-sama membaca Ummul Kitab ila hadratin Nabi Muhammad Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal alikiram ashabul nizam insyaallah. Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa nabina wa Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa sanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Inna ta'ala mengangkat orang-orang yang beriman dan berilmu di kalangan kamu akan beberapa derajat. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam, ma yuridullahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Di muka surat 301. Betul 301. Perkataan musannif. Betul tak? Maksudnya kita masih lagi perbincangan dalam wujubal bimahdil fadli, lakin biza imanuna qad wajaba fata hawa qamin bihim qad laiba. Yang bermaksud, dan di antara yang jaiz, yang harus pada hak Allah Subhanahu wa taala adalah mengutuskan sekalian rasul. Maka tidaklah ada kewajipan melainkan dengan semata-mata keutamaan. Wala wujuba bal bil mahdhil fadhi. Maknanya pengutusan rasul tu dia kata tak wajib, tidak ada kewajipan melainkan dengan semata-mata fadli, keutamaan ataupun kelebihan. Lakin biza imanuna qad wajaba. Akan tetapi dengan hal tadi wajib kita beriman. Wajib beriman dengan pengutusan rasul. Fadha hawa qamin bihin qad laiba. Maka tinggallah hawa nafsu satu kaum yang benar-benar telah bermain-main mereka itu dengan berkenaan rasul tadilah. Baik, kita lihat kepada kata musannif. Sambungan tu 301. Perkataan musannif disebut pala wujuba. Pala wujuba, maka tiada kewajipan. Artinya bahawa jika kita sudah tahu bahawa pengiriman para rasul itu adalah di antara yang jaiz daripada sudut akal pada hak Allah Subhanahu wa taala, maka tidaklah ada kewajipan atasnya. Tiada kewajipan atasnya pengutusan rasul. Tak wajiblah bagi Allah taala mengutuskan rasul. Mana harus saja. Semula bahawa jika kita sudah tahu bahawa pengiriman para rasul itu adalah antara yang jaiz, akli, harus daripada sudut akal, maka pada hak Allah Ta'ala maka tidaklah ada kewajipan atasnya Allah. Berbeza dengan golongan Mu'tazilah dan golongan falsafah. Dan tidak pula kemustahilan. Berbeza dengan golongan Sumaniyah dan juga Barahimah. Golongan Mu'tazilah dan golongan falsafah ni dia lebih kurang samalah. Lebih kepada akal. Lebih gunakan pada akal.
lebih pada sudut akal lah, dikatakan Mu'tazilah dan juga golongan falsafah. Gitu. Contohnya kalau sebut dalam kitab ni Ibnu Sina, dia kata sebut Ibnu Sina ni termasuk golongan falsafah juga. Lebih pada kalau lihat kepada definisi falsafah ni, dia lebih kepada akal, lebih kepada sudut akal. Itu dikatakan golongan falsafah, tuan-tuan. Kalau tuan-tuan rajin, bukalah, tengoklah dalam buku ke internet dan sebagainya, apakah dia katakan golongan falsafah itu. Gitu. Baik, kemudian dan tidak pula kemustahilan. Berbeza dengan pandangan golongan Sumaniyah. Golongan Sumaniyah ni sama seperti golongan Jahmiyah. Golongan Jahmiyah, golongan Sumaniyah. Baik, ada pendapat menyatakan, ada yang menyatakan bahawa golongan Sumaniyah ini dia asalnya beragama Buddha. Beragama Buddha yang banyak terdapat di Khurasan, di Parsi dan juga di Iraq. Okey. Golongan Jahmiyah. Kan? Ada juga menyatakan golongan Zindik. Nama sebenar dia asalnya daripada Jahmi bin Safwan. Dia punya pengasasnya Jahmi bin Safwan. Sebut dalam, saya google dalam internet, buat carian lah, sebab dalam kitab ni tak ada. Dia kata inna Jahmi laqad unasan min musyrikin. Sesungguhnya golongan Jahmiyah ini dia sama seperti golongan Sumaniyah. Dia kata ada yang nyatakan golongan Sumaniyah, ada yang nyatakan golongan Jahmiyah. Di mana golongan Jahmiyah ini dia telah berjumpa dengan golongan manusia yang terdiri daripada golongan-golongan musyrikin. Dikatakan bagi mereka itu golongan Sumaniyah. Hujjatuna alaika dahalta fi dinina wa in zaharat hujjatuka alaina dahalna fi dinika. Dia kata, kami berkata kepada engkau, maka jikalau telah zahirlah hujah kami atas engkau, kami hujah kami ini menang. Dia kata fa in zaharat hujjatuna alaika dahalta fihi fi dinina. Dia kata maka kalau hujah kami menang, kau kena masuk dalam agama kami. Wa in zaharat hujjatuka alaina dahalna fi dinika. Dia kata kalau seandainya hujah kami menang pula kan atas engkau, maka kami akan masuk dalam agama engkau. Mana kalau hujah kami menang, kau masuk agama kami. Kalau hujah engkau menang, maka kami akan masuk dalam agama kamu. Maka mimma kallamu bihim al-jahmu an qalu lahu. Jadi antara benda yang mereka debatkan dalam perkara tadi ialah alasta tazamu anna laka ilahan. Bukankah kau dakwa bahawa engkau tak ada Tuhan? Bukankah kau dakwa Tuhan kau tu ada Tuhan? Qala Jahmu, maka berkatalah Jahmu, na'am. Faqalu lahu, lalu mereka pun berkata baginya, fahal ra'aita ilahaka, adakah engkau melihat akan Tuhan kau? Adakah engkau melihat akan Tuhan kau? Qala la, tidak. Qalu, lalu mereka kata, fahal sami'ta kalamuhu, adakah engkau dengar akan percakapan dia? Qala, berkata ia, la, tidak. Qalu, lalu mereka berkata, adakah engkau juga merasai akan bau dia? Fasyammamat lahu rahihah. Fasyammamat lahu rahihah, adakah engkau rasa bau dia, Tuhan kau tu? Qala, berkata tidak. Qalu fawajadta lahu hissan, lalu mereka berkata, adakah engkau dapati ianya pada hisi? Pada hisi mana? Pada zahir lah. Adakah engkau dapat Tuhanku pada hisi? Qala, lalu berkata ia tidak. Lalu mereka berkata, fawajadta lahu maknawiyan, adakah engkau dapat juga dari sisi maknawi? Qala, maka tidak. Lalu mereka berkata, fama yadrika annahu ilah, bagaimana engkau tahu itu Tuhan? Kata.
Macam mana kamu tahu tu Tuhan sedangkan dia pun kamu tak boleh nak pegang, dia pun kamu tak boleh nak dengar apa dia cakap, dia kata. Qala berkata ia, fatakhayyara Jahmu falam yadri man ya'budu arba'ina yawman. Maka takhayullah, belalah pada Jahmi tadi. Maka dia tidak dapati bahawa orang-orang akan sembah Allah Ta'ala selama 40 hari. Dia dapati orang semua tak sembah Allah Ta'ala. Sebab ramai juga yang mengikut Jahmi tadi. Tapi sebabkan oleh Jahmi ni gagal berdebat dengan golongan musyrikin tadi, kan? Lalu dia dapati bahawa antara pengikutnya, kan, dia tak sembah Allah Ta'ala selama 40 hari. Summa intaha ila anna Allah Ta'ala la yura annahu wajhan. Kemudian sampailah kepada penghujungnya, sehingga Allah Ta'ala tu kita dapati bahawa dia tidak boleh dilihat sebab Allah Ta'ala tu tidak ada muka. Dan kita tidak akan dapat mendengar suara Allah Ta'ala. Dan juga kita tidak akan dapat mencium bau Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sedangkan Allah Ta'ala itu Al-Ghalib Anil Absar. Kebiasaannya hanya dapati pada kita punya hati saja. Wala yakuna fi makan duna makan. Dan Allah Ta'ala itu tidak didapati pada satu tempat pada tempat yang lain. Dia tidak bertempat. Tetapi dia tetap ada, dia tetap wujudlah. Itulah antara perdebatan dan antara Jahmi bin Safwan ni dengan golongan musyrikin berkenaan dengan Allah, berkenaan dengan Tuhan lah, gitu, Tuhan. Jadi mereka golongan musyrikin ni, dia kata, kalau kami menang, mana kau kena masuk agama kami. Kalau kau menang, kami akan masuk agama kau pula. Itulah perbalahan dan perdebatan antara golongan Sumaniyah dengan golongan musyrikin. Kemudian golongan Barahimah. Golongan Barahimah ni dia asal daripada agama Hindu. Dia agama Hindu lah. Kalau agama Hindu tu kan ada golongan Brahma. Golongan Brahma kan. Itu daripada golongan Barahimah. Jadi perkataan Barahimah ni bukan Ibrahim. Kadang-kadang kita confuse lah, Barahimah ni mungkin yang aliran Nabi Ibrahim ke? Tak? Tidak. Dia ni daripada golongan Brahma. Golongan Hindu lah. Sebut dalam, ada buat carian sikit lah. Sebab tak banyak maklumat kita dapat dengan golongan Barahimah ini. Baik, seterusnya perkataan Sanaf dengan Bal bin Mahdil Fadri. Bal bin Mahdil Fadri kan disebut dalam syair itu, syair 57. Wa minhu isalan jami'ir rusli fala ujuba bal bin Mahdil Fadri. Jadi perkataan Sanaf dengan Bal bin Mahdil Fadri, artinya bal irsal rusul innama huwa bi ihsanil khalis. Melainkan pengiriman para rasul itu hanyalah dengan kebaikannya yang murni. Kebaikannya Allah Ta'ala yang murni. Sebab Allah Ta'ala itu menguruskan, melantik dan juga rasul, para nabi dan juga para rasul. Mana ada sesuatu kebaikan lah. Sesuatu kebaikan di situ. Dan sebenarnya Allah Ta'ala pun tidak berhajat pada rasul. Dan Allah Ta'ala pun tidak berhajat pada malaikat. Tetapi setiap penciptaan itu ada hikmah dan kebaikan di situlah. Macam tu. Kemudian maka idafat ni pesandaran kalimat Al-Mahdi dengan makna Al-Khalis kepada kalimat Al-Fadli dengan makna ihsan. Ini termasuk dalam idafat sifat kepada mausuf. Idafat sifat kepada mausuf. Sifat ni istilah yang guna pakai dalam ilmu nahwu dan juga digunakan pakai dalam ilmu bayan. Idafah sifat kepada mausuf. Sebab apa? Kerana sifat ikut pada mausuf. Jadi mana dikatakan sifat dia? Idafah sifat kepada mausuf. Sifat dia mana? Sifat dia Al-Fadli lah. Bal bil Mahdil Fadli. Mausuf Al-Mahdi. Al-Mahdi merupakan mausuf. Al-Fadli adalah merupakan sifat. Jadi idafah di situ
bal bil mahdil fadli. Kan? Mahdi mana mudhaf, fadli mudhafun ilaih. Mahdi mudhaf, fadli mudhafun ilaih. Setiap mudhaf ini hukumnya baris di bawah. Fadli kan baris di bawah kan, kasrah. Itu baris bawah. Jadi maka idafat mahdi dengan makna khalis kepada fadli dengan makna ihsan, ini namakan sebagai idafat sifat kepada mausuf. Penyandaran sifat kepada yang disifatkan. Penyandaran sifat kepada yang disifatkan. Mana yang dikatakan sifat itu fadli, mana mausufnya disifatkan al-fadli, mahdi. Al-mahdi itulah itu dikatakan sebagai sifat kepada mausuf. Ini pembicaraan dalam nahu dan juga dalam ilmu balaghah. Baik, kemudian maka perkataan kami dengan bi'sanihi. Bi'sanihi adalah sebagai satu penolakan atas golongan falsafah, dan perkataan kami dengan al-khalis adalah sebagai penolakan golongan Mu'tazilah. Nak tolak pada golongan Mu'tazilah tadi, maka ditafsirkan dengan mana khalis itu fadli, dan juga ditafsirkan dengan mana al-mahdi. Okey. Jadi al-mahdi itu dengan makna ihsan. Al-fadli bermakna al-fadli bermakna ihsan. Sedangkan al-mahdi bermakna khalis. Dia main bersilang gitu kan. Dia masih bersilang lah. Okey. Kan dalam bisyai itu kan disebut mahdi dulu. Bal bil mahdil fadli. Bahkan dengan semata-mata keutamaan ataupun kelebihan. Jadi kalau dia punya tafsiran tu, dia menyilang. Okey. Jadi ditafsirkan makna fadli dulu. Sedangkan mahdi ditafsirkan kemudian. Ditafsirkan kemudian lah. Jadi mahdi itu dengan makna khalis, sedangkan fadli dengan makna ihsan. Jadi maka perkataan ihsan itu adalah sebagai nak tolak golongan falsafah. Kemudian digunakan perkataan khalis sebagai penolakan kepada golongan Mu'tazilah. Kepada golongan Mu'tazilah. Baik, kemudian perkataan musannif atau pengarang dengan lakin biza imanuna qad wajaba. Lakin biza imanuna qad wajaba adalah merupakan istidrak. Istidrak. Apa makna istidrak ni? Istidrak ini maknanya pengecualian. Makna istidrak ialah pengecualian lah. Okey. Ini dah masuk dalam ilmu nahwu pula ni. Ni dah masuk ilmu nahwu tuan, istidrak. Huruf ataf ada 10 kan? Huruf ataf ada 10. Salah satu daripada huruf ataf ialah lakin. Salah satu daripada lakin lah. Antara huruf ataf yang lain seperti waw, au, summa, au, waw. Okey. Termasuk lakin. Lakin ni pun termasuk huruf ataf. Ataf ikut maktuf. Ataf maknanya apa makna ataf? Ataf maknanya sandara. Kan? Ataf ikut maktuf. Okey. Lakin ni dia faedahnya istidrak. Apa maksud istidrak? Istidrak ni maksudnya tadullu ala takril kalam as-sabi 'alaiha. Ala ma huwa alaihi min nafyin au nahyin. Istidrak maksudnya ditunjuki di atas takrir, pengakuan kalam, pengisytiharan kalam yang terdahulu atasnya, atas barang yang ianya atasnya daripada nafi ataupun nahi. Daripada nafi ataupun nahi. Okey, contohlah. Contoh paling mudahlah untuk lakin ni. Contohnya disebut dalam internet ni, dia kata la tadribu Zaidan lakin amran. La tadribu Zaidan lakin amran. Jangan engkau pukulkan Zaid tetapi Umar. Lakin idrib amran. Tetapi pukul oleh kamu akan Umar.
Okey. Jadi maka lakin itu dia kata, lakin fi hazal misal, lakin di sini sungguh telah ditetapkan hukum barang sebelumnya, iaitulah tegahan daripada memukul si Zaid. Kemudian diisbatkan akan lawannya. Akan lawannya. Apa lawannya? Lawannya iaitulah dia kata lawannya maknanya dipukul akan Umar. Mana suruhan dengan pukul Umar. Okey, ulang semula. Contoh paling mudah. La tadribu Zaidan lakin Amran. Jangan kau pukul akan Zaid tetapi Umar. Apa maksudnya? Lakin Umar maksudnya lakin idrib Umar. Tetapi pukul oleh kamu akan Umar. Mana dia suruh pukul Umar? Zaid jangan pukul. Zaid jangan pukul, tapi pukul Umar. Dia kata. Maka kalimat lakin ni dia kata kalimat lakin ni qad takarrara hukmu ma qablaha. Dia kata sungguh telah ditetapkan akan hukum yang sebelumnya. Apa hukum sebelumnya? Jangan pukul akan Zaid. Kemudian diisbatkan akan lawannya. Disebabkan lawannya maknanya perintah dengan pukul Umar. Perintah dengan pukul Umar. Jadi larangan, maka dia lakin maksudnya hukum sebelumnya lain, hukum selepasnya akan jadi lain. Hukum sebelumnya, sebelum lakin itu hukumnya adalah jangan pukul Umar. Bila masuk je lakin, maknanya hukumnya dah berubah. Hukumnya dah berubah. Tetapi pukul oleh kamu akan Umar. Jangan kamu pukul akan Zaid, tapi pukul kamu akan Umar. Maka Umar yang kena pukul, Zaid tak kena pukul pun. Itulah antara faedah yang lakin tu lah. Itu maksud istidrak tadi. Istidrak maksudnya tadullu ala takril kalam as-sabiq. Ditunjuki di atas pengakuan ataupun ketetapan kalam terdahulu atasnya. Mana matuf alaih ni? Di atas sesuatu yang ianya atasnya daripada nafi ataupun tegahan. Nafi ataupun tegah. Dan ditetapkan lawannya isbatu diddihi wa naqidatihi lima ba'daha. Tetapi ditetapkan akan lawannya dan nakidnya pada barang yang sesudahnya. Itulah maktuhnya lah. Maktuhnya tadi ditetapkan. Jadi la tadribu Zaidan lakin Amran. La tadribu Zaidan ni dia jatuh maktuf alaih. Lepas tu masuk lakin Amran. Amran ni dia jatuh kepada maktuf. Ini maktuf alaih, ni maktuf. Jadi hukum maktuf alaih berbeza dengan maktuf dia. Okey, itu maksud dia kata istidrak tadi. Mana pengecualian. Mana pengecualian ataupun pengeluaran. Maknanya dia dah bertukar hukum. Sedangkan hukum sebelum tadi dia kata jangan pukul akan Zaid. Bila masuk lakin dah tukar hukum pula. Tapi pukul Umar. Umar yang kena pukul, Zaid tak kena pukul. Itu masuk dengan istidrak tadi. Boleh? Boleh kan? Okey. Kita kembali pada tadi. Jadi perkataan musannif dengan lakin biza imanuna qad wajaba adalah maknanya istidrak. Istidrak tahu tadi kan? Kita terang makna istidrak. Kerana prasangka yang timbul dari keadaan pengiriman para rasul itu sebagai sesuatu yang jaiz, yang harus pada akal. Okey? Bahawa beriman dengan keterjadiannya itu tidak wajib. Bahawa beriman dengan kejadian itu tidak wajib. Lakin biza imanuna qad wajib. Tetapi dengan demikian imannya itu jadi wajib. Mana sebelum lakin tu kita dah, sebelum lakin mana dah wujud keraguan wajib ke tak wajib beriman dengan Rasul ni. Bila masuk je lakin, serupanya wajib beriman. Mana sebelum lakin tu masih lagi kita punya tu pemikiran kita masih blur lah. Blur kan? Sama ada wajib ke tak wajib beriman dengan Rasul. Tapi bila dimasukkan kalimat syair itu lakin biza imanuna qad wajaba, maksudnya dah jadi wajib dah. Barulah jelas. Jelas maknanya beriman dengan Allah Ta'ala ni adalah beriman dengan Rasul adalah wajib. Macam tu. Cuba tengok semula. Jadi kata musannif dengan lakin biza imanuna qad wajaba adalah istidrak.
Kerana prasangka yang timbul dari keadaan pengiriman para rasul itu sebagai sesuatu yang jaiz akli. Bahawa beriman dengan keterjadiannya itu tidak wajib. Jadi makna sebelum masuk lakin tu kita masih bela adakah iman tu wajib ke tak wajib. Bila dah masuk lakin, wajib rupanya beriman dengan rasul. Itulah apa dia punya kupasan lah berkenaan dengan syair tadi. Macam tu. Boleh? Kemudian jika dikatakan lazimlah daripada tasdik dengan terjadinya pengiriman para rasul ada mana ada persoalan lah. Kalau orang bantah, kalau ada orang bantah, ada orang komplain dan sebagainya. Dia kata apa? Lazimlah daripada tasdik. Mana tasdik membenarkanlah. Lazimlah daripada tasdik dengan terjadinya pengiriman para rasul adanya tasdik kebenaran dengan diri mereka bahawa tidaklah perlu kepada yang demikian, yakni perbicaraan mengenai tasdik terhadap para rasul itu. Jadi ada orang bantahlah, dia kata. Kalau sebut dalam kitab Arabnya, dia kata yalzimu min tasdik bi uqu'i sa'ir rasul at-tasdik bihim. Dia kata lazim daripada tasdik membenarkan kejadian pengutusan rasul itu adalah kebenaran dengan mereka juga. Fala hujjata ila zalika, maka tiada berhujah, tak perlu hujah lagi pada demikian, dia kata. Okey. Dia kata kalaulah pengiriman lazim daripada membenarkan kejadian pengiriman rasul itu, mana kebenaran kepada mereka jugalah, membenarkan akan mereka pengutusan mereka tadi, maka tiada hujahlah kepada demikian. Okey. Maka dijawab oleh pengarang, dia kata, dan dijawab padanya bahawa terdapat ziyadatul bayan, mana penambahan keterangan, fihi ziyadatul bayan kama huwa matlub fi aqdil iman, dia kata. Dalam bab ini dia kata ada terdapatnya penambahan keterangan ataupun penjelasan sebagaimana ianya dituntut dalam akaid iman. Kaedah-kaedah iman lah. Dan jawab bahawa padanya itu terdapat ziyadatul bayan, maknanya penambahan keterangan ataupun tambahan keterangan sebagaimana ia dituntut dalam akidah iman lah. Jadi dalam bab ini dia kata bab tasdik tadi membenarkan tadi, semuanya tadi dia merupakan ziyadatul bayan je, nak tambah je keterangan untuk lebih jelas. Itu lebih jelas lah, dia kata fihi ziyatul bayan kama huwa matlub fi aqdil iman. Maka dalam bab ini, dalam bab tasdik tadi, dia merupakan penambahan keterangan sebagaimana ianya dituntut. Dia kata dituntut dalam akidah iman. Fihi ziyatul bayan kama huwa matlub fi aqdil iman. Kemudian maka sungguh telah terdahulu pada awal kitab. Okey, dalam kitab Arab ni dia ada penambahan di sini. Faqad sabaka awal kalam, awal kitab bayanu man yajibul iman bihim tafsilan wa man yajibul iman bihim ijmalan. Dan sungguh telah terdahululah pada awal kitab. Pada awal kitab Arabnya lah, keterangan mengenai orang-orang yang wajib kita beriman ianya dengan secara tafsil, dan orang-orang yang wajib kita berimannya secara ringkas. Mana nabi-nabi yang wajib kita beriman secara jelas, secara terperinci, dan nabi-nabi yang wajib kita beriman itu secara ringkas saja. Itu telah pun dihuraikan, dikata pada awal kitab keterangannya. Baik, kemudian perkataan musannaf, dia kata fadha hawa kaumin. Ini pun kembali pada syair, dia kata lakin biza imanuna qad wajaba fadha hawa qaumin bihim qad laiba. Maka tinggalkanlah hawa nafsu satu kaum yang benar-benar telah beriman dengan mereka. Dia apa maksud daripada syair ini? Dia kata jika engkau telah mengetahui bahawa pengiriman itu adalah sebahagian daripada yang jaiz,
harus daripada sudut akal pada hak Allah Ta'ala, dan bahawa beriman dengannya adalah wajib, maka tinggalkanlah hawa suatu kaum daripada dirimu, satu kaum darimu. Yang dimaksud dengan hawa satu kaum adalah apa-apa yang mereka etikadkan daripada etikat-etikat yang batil, yang telah berhiasi oleh syaitan mereka. So maksudnya seperti golongan tadilah, Mu'tazilah, golongan falsafah, golongan kata Sumaniyah, golongan Barahimah tadi kan. Tu golongan-golongan tadi yang diminta kita tinggalkan, jauhkanlah, dia kata. Jadi kata musannif, dia kata, jika telah engkau mengetahui bahawa pengiriman itu adalah sebahagian pada yang jaiz, yang harus akal pada Allah Ta'ala, dan bahawa beriman dengannya wajib, maka tinggalkanlah hawa suatu kaum dari dirimu. Mana kaum tadi telah seperti Mu'tazilah, falsafah, Sumaniyah dan Barahimah. Justru kita jauhkanlah. Dan yang dimaksud dengan hawa satu kaum adalah apa-apa yang mereka etikadkan daripada etikat-etikat yang batil, yang telah dihiasi oleh syaitan untuk mereka. Kemudian perkataan musannif, bihim qad la'iba. Bihim qad la'iba. Dengan mereka itu telah benar-benar bermain-main. Yang sesungguhnya dia, hawa itu telah mempermainkan mereka. Jadi hawa nafsu telah mempermainkan golongan-golongan tadilah. Kata musannif, bukan selain mereka, sehingga membuat mereka terjatuh ke dalam segala macam bid'ah, maksiat dan juga kekafiran. Maka sebahagian mereka telah mewajibkan pengiriman Rasul, seperti golongan Mu'tazilah dan golongan hukama falsafah. Dan sebahagian lagi memustahilkan pengutusan Rasul, seperti golongan Sumaniyah dan golongan Barahimah itu tadi. Golongan Sumaniyah dan golongan Barahimah tadi. Golongan Sumaniyah itu kalau segi ejaan bahasa Arabnya, ejaannya sin, mim, nun, ya, ta. Ta marbutah. Golongan Sumaniyah ataupun golongan Jahmiyah. Kemudian golongan Barahimah, bara, alif, gulung, mim, ta marbutah. Al-Barahimah. Okey? Golongan Brahma tadilah yang disebut jadi. Baik, seterusnya, sifat-sifat yang wajib dan mustahil bagi para rasul beserta pengertian dan juga dalilnya. Kita tengok pada baitan itu, wa wajibun fi haqqihim al-amanah. Wa wajibun fi haqqihim al-amanah. Wa sirkuhum wadif lahu fatana. Wa misluza tabli'uhu lima atau wa yastahilu didduha kama ra'au. Ulang semula. Wa wajibun fi haqqihim al-amanah wa sirkuhum wadif lahu al-fatana wa misluza tabli'uhu lima atau wa yastahilu didduha kama ra'au. Dan wajib pada hak mereka, para rasul itu, iaitulah sifat amanah. Wajib pada rasul itu bersifat amanah dan kesidikan. Sidik, sifat sidik mereka, serta digabungkan dengan baginya fatanah, cerdik. Fatanah mana? Cerdik. Wa mislu za tabliuhu lima atau. Dan seumpamanya lagi ialah adalah bagi mereka itu sifat pentabligan, tabligh, menyampaikan. Pentabligan mereka untuk apa-apa yang mereka datang dengannya. Lima atau wa yastahilu didduha kama ra'au. Dan mustahilah lawan daripada semua itu sebagaimana yang para ulama telah meriwayatkan dia. Jadi yang wajib itu pada rasul itu, yang pertama tadi amanah, yang kedua sidik, kesidikan. Mana sidiklah benar. Rasul itu kena benar. Kemudian lagi sifat yang ketiga al-fatanah, cerdik. Kemudian yang kelima, yang keempat tabligh. Itulah menyampaikan. Okey, lawan daripada amanah, khianat. Lawan amanah, khianat. Kemudian lawan daripada sidik, kazib, bohong. Lawan daripada fatanah, al-biladah, biladah, bodoh. Ba lam alif dal
tambah potong biladah. Biladah bukan wiladah. Biladah bukan nak. Okey. Ni biladah. Biladah maknanya bodoh. Kemudian tabligh. Tabligh masih menyampaikan. Lawan daripada tabligh kitmanun. Kitmanun menyembunyikan. Kata memo itu sebagaimana yang para ulama telah meriwayatkan dia. Ulama telah meriwayatkan dia. Baik. Jadi tak kala musannaf telah menyempurnakan pembicaraan atas apa-apa yang wajib pada hak Allah Subhanahu wa taala dan apa-apa yang mustahil serta apa-apa yang harus, maka mulailah ia ke dalam pembicaraan apa-apa yang wajib pada hak sekalian Rasul dan apa-apa yang mustahil pada hak Rasul, dan dalam keadaan dia mendahulukan wajib kerana kemuliaan dia. Jadi dahulukan yang wajib dalam bab ini di atas kemuliaan yang ada kepada para Rasul itu. Jadi dia tak bicara tentang lawan dulu. Lawan ni dia bicara kemudian, tapi dibicarakan yang wajib yang ada kepada para Rasul tadi. Kemudian jadi maksud dengan wajib di sini adalah ketiadaan menerima pelepasan dengan memandang kepada syarak. Kenapa yang disebut daripada perkara-perkara wajib adalah sam'i. Jadi maksud dengan wajib ini, dia kata wajib mana ketiadaan menerima infiqah. Terlepas. Tidak ada terlepas wajib itu, mana dia akan tetap wajib pada dia selama-lamanya lah. Dia akan tetap sifat-sifat itu selama-lamanya pada para Rasul. Seperti amanah, sidik, fatanah, tabligh itu. Jadi sifat-sifat yang empat ini dia tidak akan infiqah, mana dia tidak akan bercerai tanggal. Nampak? Dia tak akan bercerai tanggal daripada para Rasul. Daripada sudut syarak dia kata. Dipandang daripada zoom daripada sudut syarak. Kenapa yang disebutkan daripada perkara wajib tadi yang empat itu ia adalah sam'i, mana benda-benda yang didengar daripada Quran, yang datang kepada Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sam'iyat, dia benda-benda sam'iyat, benda-benda gaib. Benda-benda gaib yang didapati daripada Quran. Daripada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Samalah seperti macam syurga, neraka, kan benda-benda gaib. Tapi benda-benda itu disebut dalam Quran, benda sam'iyat. Datangkan daripada Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, kerana itulah musannaf berkata pada bait yang ke-60 itu dia kata wa yastahilu didduha kamarau. Wa yastahilu didduha kamarau. Dan mustahillah lawan daripada semua ini sebagaimana para ulama telah meriwayatkannya. Ra'au makna meriwayatkan. Wa yastahilu didduha kamarau. Ia mustahil lawan daripada semua itu sebagaimana yang para ulama telah meriwayatkannya. Di mana dia mensyaratkan dengan demikian bahawa kemustahilan lawannya itu adalah dengan dalil syarak juga. Maknanya mustahil itu pun disebut dalam dalil syarak. Disebut dalam hujah. Disebut dalam nas tentang lawan itu. Okey, bukan sengaja diadakan lawannya, tidak. Bukan ulama sengaja reka-reka ada lawan dia, tidak. Memang adalah dalil syarak dia kata. Di mana dia mensyaratkan dengan demikian bahawa kemustahilan lawan itu adalah dalil syarak. Dalil syarak maknanya mustahil ada lawan. Ada syarat menyatakan memang dia mustahil berdusta, Rasul itu mustahil tidak amanah, khianat, Rasul mustahil dia menyembunyikan, dan mustahil Rasul itu bodoh. Mustahil dia bodoh. Dia mestilah amanah, fatanah, sidik dan tabligh, dia itu namanya menyampaikan dalam. Baik. Kemudian perkataan musannaf dengan pihakihim, artinya untuk zat mereka, pada hak mereka. Hakikat maksudnya pada hak mereka. Maksudnya untuk zat mereka lah, diri mereka. Maka fi bermakna lam.
Fi itu bermakna lam. Dan hak itu bermakna zat. Dhamir yang ada pada hakihim kembalinya kepada Rasul. Maknanya pada hak mereka. Mana untuk zat mereka. Zat para Rasul lah. Diri Rasul itu sendirilah. Macam tu. Boleh? InsyaAllah akan datang sama lagi. Erti daripada amanah pula. Apa dikatakan amanah? Wallahu a'lam bissawab. Sekadar itulah tentang perbincangan kita. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan Allah Ta'ala mengampunkan dosa-dosa kita lah dalam pengajian ilmu insyaAllah. Sehingga ikan di udara dan ikan di lautan dan burung di udara. Memohon keampunan kita lah dalam pengajian ilmu insyaAllah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma zidna ilman nafi'a wa yaqinan sadiqa ma'al mutaqabbala wa rizqan halalan mubarakatan katsirah wa siyana fataya alim lana qulubana bi nuri ma'rifataka wa aftah lana arifin. Allahumma fakina bidin Allahumma fakina bidin. Allahumma ja'al hadza jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'di tafarraqal ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Qabbalallahu minkum. Okey, insyaAllah. Siapa yang bercakap tu? Tu lah. Raja mengaji kita cakap borak. Kita cakap lah dulu tempat tidak mendengar. Tua pun borak.